Sekarang kita minta kepada Tan Sri untuk memberikan pandangan Tan Sri tentang peranan ulama-ulama sebagai orang yang tidak terlibat dalam dua parti politik ini. Kerana sekarang ni apabila pandangan-pandangan agama diberi, ramai orang tengok ni ulama UMNO ke ulama PAS yang bagi pandangan ini. Jadi Tan Sri sebagai satu orang yang berpengalaman untuk melihat adakah ulama daripada kedua-dua parti ini telah memainkan peranan mereka yang sewajarnya. Terima kasih. Saya sebenarnya daripada dulu sampai sekarang, daripada tahun 67 saya dah mula berkecimpung dalam masyarakat, dan saya kena tuduh macam-macam lah. Ada yang tuduh saya UMNO, ada tuduh kata PAS. Bila saya termasuk sebelum PAS ni berita saya, orang kata ada yang di PAS. Bila terkena masa tu masuk tu lah apa macam menyokong UMNO, orang kata UMNO. Sampai sekarang itulah tuduhan yang kena pada saya ni. Tapi saya rasa kalau yang betul-betul ulama'nya betul-betul faham seperti yang kata oleh Tuan Datuk Tuan Ibrahim tadi, dia tak buat benda yang tak betul. Semua betul. Semua betul. Tapi ada yang bergelar ulama atau dipanggil ulama atau mengaku ulama dalam dua-dua parti serupa. Yang ini yang buat karut dalam manusia. Buat karut. Bukan saja kadang-kadang kerajaan tak terima fatwa, pembangkang tak terima juga fatwa. Banyak kali. Macam saya kata sampai contohlah, saya ni orang panggil kontroversi. Banyak perkara yang saya bangkitkan. Yang terakhir pocok-pocok. Pocok-pocok ni banyak ulama hantam saya. Ulama PAS pun ada bantai saya, ulama UMNO pun bantai saya. Orang yang mengaku ulama, tapi ulama betul tak bantai saya. Pasal saya kata pocok-pocok ni saya haramkan kerana dia ada kaitan dengan tarikat Kristian. Dia tarikat, a cult. Pasal itu dia mulakan dengan cross. Kemudian baru dia menari. Dia memuja Isa. Itu saya dapat dalam diterangkan oleh dalam kamus Jamaika. Tak ada dalam kamus Inggeris. Kerana pokok tu asalnya pokok, tapi orang Melayu baca pocok. Dia itu is a cult. Dia yang dilakukan dalam gereja. Kemudian Spanyol bawa ke Filipina, itu juga dibuat dalam gereja. Kemudian dari Filipina dia pindah ke dibawa ke Solo. Seorang jenderal dari Solo bergolongan Kristian mengembangkannya ke dalam masyarakat Indonesia. Itu asalnya. Seorang jenderal di Malaysia diambil di sana, bawa balik ke sini, mengaku depan saya yang bawa masuk ke dia. Tapi mula tunjuk dengan Kristian. Tapi berapa ramai yang kutuk saya? Banyak yang kutuk saya. Sebenarnya kita membuat kajian betul, tapi banyak yang tak setuju. Bahkan saya rasa pengurusi pun kata tak betul. Dia kata saya, dia kata ini tak riadah apa salah. Saya kata nak riadah banyak cara. Minta maaf lah. Itu yang tak uang. Pasal hari ini saya pengurusi, saya silakan. Jadi menteri pun ada. Timbalan menteri. Dia kata ini fatwa Perak, haram Perak lain. Mana boleh fatwa kalau haram di Perak, tak haram di negeri lain? Semua mufti bersetuju dengan saya. Dia kata pada benda dibangkit di Perak, biar Perak buat fatwa, kami tak payahlah, itu saja. Tapi suat khabar main. Dia kata apa? Seorang saja, mufti lain semua tak setuju. Saya cerita. Lagi satu saya tengok, bergelar-menggelar ini suatu perkara yang diharamkan Tuhan. Gelar-gelar diharamkan Tuhan. Baik kata terompah ke apa, tak kira. Tapi saya tengok, dalam keadaan sekarang ini, banyak penceramah-penceramah yang bagi tazkirah. Tak ada kerja lain, kutuk orang. Padahal ulama tugasnya untuk menyuruh orang kembali kepada Islam. Yang pertama disuruh dalam Islam, kita bersatu.
Itu yang pertama. Sebab itu rukun Islam yang pertama sekali ialah mengucap dua kalimah syahadah. Bila mengucap dua kalimah syahadah, innamal mu'minuna ikhwah. Habis kita. Apa pasal itu? Bila ikhwah, haram mengumpat, haram mengejek, haram menghina, haram. Baca surah Hujurat. Ada 6 rukun. Saya kata rukun bermasyarakat. Tapi betul. Saya bagi satu contoh. Dah panjang sini. Contoh bila DAP menang 28 kursi di Perak, 28 kursi barisan, dalam barisan 27 Melayu, satu saja Cina. Saya dipanggil ke istana. Macam mana kita nak buat? Boleh tak kita satukan satu parti lain, kita perintah? Saya kata apa janjian tak nak satukan orang. Dia kata begini, PAS ada 6. Ini cerita terang. PAS ada 6. Kita jadikan PAS menjadi komiti besar, 5 exco. Lain tu bawa bagi kepada UMNO. Cina tak nak. Jadi kalau dia memerintah macam mana saya, kita tak kisah. Asalkan kita memerintah sekarang. Saya pergi ke Naik semalam pukul 12 malam. Pukul 10 sebenarnya saya pergi. Hujan lebat, lori terbalik di Citi Kuala Kangsar. Saya tunggu pukul 12 baru lepas. Pukul 5 saya sampai ke Kelantan. Terus saya tukar baju, terus pergi ke masjid. Saya sembahyang di belakang Nek Aziz, Tuan Guru Nek Aziz. Dia tak balik. Dia masuk terus jadi imam. Dia bergabung kuliah dia pun dia menghadap kiblat, dia tak menghadap orang. Habis dia menghadap kiblat dah habis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik. Ada Datuk, bila sampai terus tarik tangan saya, dia duduk rumah. Sampai pukul 9. Saya kata ini peluang kita. Sekurang-kurangnya sekurang kita mereka. Tak ada lagi orang kafir tak campur. Kita semua kita perintah. Kita perintah secara Islam. Saya bagi semua itu. Ini sekata telah dipersetujui oleh Sultan, bahkan telah dipersetujui oleh Pak Lah sendiri sebagai Perdana Menteri. Sampai syarat saya bersetuju. Dia kata tak boleh. Dan kita kena tipu. Saya kata nak tipu macam mana? Dulu kita dah kena tipu dah. Jadi yang dulu, saya kata Tuhan memaafkan yang murtad pun kalau patah balik mengucapkan syahadat dan terima. Ini pengalaman itu sudah ada. Ini sekarang 200 tahun akan datang pun kita tak jumpa dah peluang. Tak jumpa dah. Mau bumbang pendapat tu bagus juga. Tapi saya tak boleh buat keputusan. Pasal apa tu tak boleh buat keputusan? Saya mursyid. Saya bukan presiden. Pergi jumpa presiden. Saya minta maaf. Saya tak mau jumpa presiden. Pasal saya tak begitu biasa dengan presiden. Walaupun kenal juga. Dan saya tahu presiden itu kata dia keras lagi. Kalau Tuan Guru fikir baik, Tuan Guru cakap dengan presiden. Saya balik. Bila saya sampai ke Cameron Highland, sekarang maghrib saya dapat telefon. Ini Haji cakap. Saya setuju dengan pendapat Datuk. Tapi saya tak boleh buat keputusan. Kerana ini adalah Perak. Kalau satu Malaysia, ya saya presiden. Tapi Perak ada dia punya apa? Apa namanya? Suruhjaya. Jadi saya telefon Harun Din. Dr. Harun Din. Harun Din berkata, saya bersetuju. Tapi ini terpulang kepada Anwar. Bila saya telefon Mak Awang juga orang lain, dia keluarga pun dengan saya. Oh, tak boleh. Kita lebih baik berkawan dengan orang kafir daripada berkawan dengan orang Islam zalim. Teman, saya bagi makna, Tuhan kata dalam Quran, Al-kafirun humuz zalimun. Dia tak kata lagi Al-muslimun humuz zalimun. Boleh jadi ada orang, tetapi kita kena betulkan. Tapi kafir sudah pasti zalim. Sudah pasti zalim. Dan dia tidak akan dapat bersama dengan kita, dengan orang Islam. Tapi orang Islam, kalau kita pujuk, kita betulkan, insyaAllah betul. Dia kata, kita pakai kaedah akhafud dararain. Dia kata, kaedah dengan nas ni macam mana yang betul? Dia buat telefon. Itu dia. Kemudian keluar dalam tenek apa? Keluar. Muka saya badan anjing. Harusannya anjing kata. Apa kena mengena? Berata. Saya tak peduli kerana saya tak buka internet. Saya bukan ahli dalam internet semua. Facebook apa semua saya tak tahu. Saya tahu orang maki saya buat apa saya baca.
Sultan panggil ke istana. Dia berbual, dia tolak. Apanya? Tengok muka Sultan dengan muka saya, tak berdua badan anjing. Dua-dua ni anjing. Kata tuanku, biar apa kata. Biar apa kata, kita buat tak tahu lah. Dia. Kemudian dalam khutbah, Ustaz baca khutbah, mufti adalah anjing Barisan Nasional. Boleh ya? Saya kata kalau kita menggelar orang dalam surah Al-Hujurat jadi fasik. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun. Jadi orang zalim. Merata. Bahkan satu Malaysia. Bahkan kempen di Melaka tadi pun nama saya yang paling banyak naik. Dikutuk, dibangkit hamun. Saya tidak masuk parti mana pun. Saya nak menyatukan orang Islam. Kerana itu yang pertama, Rasulullah SAW sampai ke Madinah pun menyatukan dulu. Buat kita boleh, kita petang. Bila saya cakap, kerana lepas itu saya buat satu seminar berkenaan perpaduan Melayu. Saya dituduh sebagai ta'assub. Saya racist. Racist. Padahal kita mempertahankan hak racist. Nabi pun meletakkan juga, menjaga juga Arab. Bangsa dia ajam mesti bunga belakang. Walaupun inna akramallahi indallahi atqakum. Kesimpulannya tentang itu apa? Saya kesimpulannya, ulama yang benar-benar, walaupun dalam UMNO kata dewan ulama betul, tapi yang kadir-kadir ini memecahkan masyarakat. Ini dia pasal. Dan mereka bukan ulama lah. Saya tak tahu lah ulama ada begitu. Jadi suk dengan ulama tu. Pasal itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ni panggil, ada yang katakan maudhu', ada yang mengatakan hadis marfu'. Kalau Syafiq Al-Balhi dia kata hadis marfu'. Dia kata jangan dengar pada semua, la tajlisu inda kulli alimin. Jangan duduk ke sebarang alim, tapi hanya duduk pada alim yang menyuruh pada 5. Daripada syak kepada yakin, daripada perpecahan kepada nasihat, daripada taka riak kepada ikhlas, daripada takabur kepada tawadhu. Itu disuruh. Tapi kalau sudah maki sana sini, kutuk sana sini, itu bukan ulama, itu syaitan. Pasal itu saya kata jangan berpolitik dalam masjid. Pasalnya, dia berkata Nabi berpolitik dalam masjid. Nabi menerima syariat, menyampaikan syariat dalam masjid. Kalau kena bab perang, dia berbincang perang dalam masjid. Kalau kena dalam bab pertanian disebut dalam masjid. Apa saja, dia sebagai menerima syariat, dia akan berpolitik, menyampaikan syariat Allah SWT. Kita sekarang bukan menyampaikan syariat, berkelahi dua puak. Yang ini yang paling jahat. Jadi ini yang saya marah. Yang saya tugas, saya tegur. Tun Razak 3 kali saya pergi jumpa. Tapi Alhamdulillah masa zaman Tun Razak tidak ketat. Saya datang daripada Penang, saya Kadi Besar Pulau Pinang, saya nak jumpa Perdana Menteri. Dia orang beritahu dalam 5. Dan 3 perkara saya tegur dia, 3 dia buat. Pertama berkenaan dengan Tai Pusam. Minta maaf kasih setan. Dia ada potong-potong. Yang pertama pasal Tai Pusam. Tai Pusam setahun sekali. Tapi di Penang sebulan sekali. Dia masuk kampung Melayu habis. Saya kata, perlembagaan mengatakan, dia kata, Datuk, saya panggil Datuk dia. Datuk, perlembagaan kita mengatakan Islam adalah agama negara. Agama lain adalah bebas dilakukan sama mereka. Tak boleh dia propagate. Ini sudah masuk kampung Melayu. Cindu ada seorang dari situ. Pukul 12 malam. Yang Melayu pula pantang. Bila dengar Haji Gendang menagih sama. Dia kata di mana ni? Saya kata di Pulau Pinang. Terus panggil Tan Sri Kari. Menteri Kehakiman masa tu. Tan Sri Kari bincang-bincang. Tan Sri Kari betul. Tak boleh. Terus telefon dengan Ketua Polis Pulau Pinang. Beritahu. Put a stop to this. Satu. Yang kedua, saya pergi lagi berkenaan dengan Cina. Buat tokong 14 tokong bernama Melayu. Datuk Maha, Datuk Musa, Datuk macam-macam Datuk.
Saya tangkap gambar. Saya pergi lagi. Saya masuk, saya tunjuk gambar. Datuk saya tengok. Apa ni? Saya tengok tokong, 14 tokong nama Melayu. Nama Melayu ni kadang-kadang ada nama Abdul Karim apa tokong. Faham? Ni di mana pula? Penang lah saya kata. Ada terus nak tindakan. Buang semua. Yang ketiga, kongsi raya. Bila kejadian raya sama di masa itu, riuh kongsi raya. Saya kata haram berkongsi raya. Syirik orang yang berkongsi raya. Saya pergi jumpa Tuan, Datuk, tak boleh kita raya kita, dia orang raya dia orang. Kalaupun satu hari dia sambut, kita sambut kita, jangan kita kongsi. Hari itu kebetulan pun kita tak berkongsi hari itu dengan dia. Haram. Iya kan? Turun Pak statement soal apa? Masing-masing sambut masing-masing raya. 3 kali. Dr. Mahathir berkelahi macam mana saya dalam soal apa. Tapi baik dengan saya. Banyak perkara yang saya tegur dia berhenti, tapi ada 3 perkara besar dia tak berhenti. Saya cakap terang. Pertama yang perkara besar ni langsung saya tak boleh masuk. Saya, Profesor Amin Ibrahim dengan Profesor Andrew Wahid. Minyak cerita. Pertama, bila dia nak pecah Anwar, kita masuk itu nak menyiapkan dia, ditahan oleh Tan Sri Ahmad Sardi. Boleh tanya dia sekarang. Dia kata, tak boleh masuk. Saya kata, tak boleh. Pecat dia ni, dia punya pengaruh bukan sikit-sikit. Akan pecah Melayu. Rosak nanti. Dia masuk. Dia kata, you have got a point. Dia masuk. Keluar dia kata, PM tak mau jumpa. Yang kedua, bila nak buat tuduhan apa nak liwat. Nak buat apa? Yang mula tu saya nasihatkan, kalau nak pecat dia, buat apa? Konspirasi. Reshuffle apa? Buat reshuffle. Kabinet reshuffle. Turunkan dia daripada Perdana Menteri. Letak dulu dia menteri apa? Kamu dengar? Itu bila nak tuduh liwat, saya 3 orang lah pergi. Jangan buat tuduhan liwat. Kerana kalau tak ada saksi, tak ada itu ini, buruk padanya, dia akan jadikan pun kena halau. Tak boleh. Yang ketiga, bila dah buat tuduhan tu, kita pergi lagi. Ada satu lagi perkara, saya tak ingat. Sampai lagi gambaran. Tengok, saya kata. Nak balik. Saya kata sama manusia. Tengok, apa akan jadi pada bangsa Melayu. Apa akan jadi pada bangsa Melayu. Saya jumpa Tuan Bersadi. Bulan 2-3 bulan sudah. Tuan ingat tak? Ingat. Betul. Ini aja. Saya pergi. Kapaklah 3 kali saya pergi, 3 kali tolak. Sampai saya kata ke Najib. Nampak saya cakap Najib. Ada saksinya ramai. Saya kata, Datuk Seri, perpecahan Melayu dan keadaan yang ada sekarang ini disebabkan oleh kerajaan yang cukup lemah. Kerajaan yang cukup lemah. Kemudian kerajaan yang tidak amanah, serta kerajaan yang rasuah. Saya sebut 3 berubah muka. Saya perutkan. Saya tak nak tepuk. Jangan bertepuk. Tepuk tu syaitan. Jangan takbir. Bukan raya. Okey, Tan Sri, mungkin kita bagi peluang pada panel yang lain. Nanti insya-Allah sampai balik dengan Tan Sri. Tak apa. Okey. Dia tak bagi aja.